Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa hidayatan nusabbihu wa la quwwata illa billah Allahumma inna na'rifu billahi wa ونحن الملائكة المقربين وخمسون وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا سر رحمتك يا رب اشرح لنا صدرنا ولساننا وعن عقدة من لساننا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بعلومه في الدارين Sekian. Dan diriwayatkan bahwasanya datang satu orang Badawi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata ia bahwasa hamba telah Islam hamba. Maka beri lihat oleh Tuan hamba akan hamba, maka memberi lihat oleh Tuan hamba akan per hamba, akan sesuatu yang menambah hamba dengan dia yakin. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau kandak sembahnya suruh oleh Tuan hamba akan itu pohon kayu, maka hendaklah datang ia akan Tuan hamba dan diriwayatkan diriwayatkan jadi diriwayat daripada bapa bagi Abdullah bin Buraidah. Diriwayatkan ini diriwayat daripada bapa bagi Abdullah bin Buraidah. Jadi Buraidah itulah bapa bagi Abdullah bin Buraidah, jadi Buraidah itulah. Bahwasanya ceritanya begini, bahwasanya datang satu orang Badawi. Orang Badawi itu orang yang duduk kat bukit-bukit, bukan duduk dalam bandar yang bela kambing kat bukit, pak daratan. Datang kepada Nabi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata ia satu orang Badawi tadi. Dia berjumpa dengan Nabi, maka dia cerita kepada Nabi, katanya bahawasa hamba telah Islam hamba. Dia cerita kata dia ni dah masuk Islam. Dia beritahukan Nabi, kata dia sekarang dah masuk Islam. Tapi maknanya baru lah. Baru masuk Islam. Maka apa maksud dia cerita, apabila dia cerita kata dia ni dah masuk Islam tapi baru saja masuk Islam, maka yang dia nak minta daripada Nabi-nya sekarang, maka beri lihat oleh Tuan hamba tu Nabi.
Dia minta Nabi bagi nampak kepada dia, bagi dia tengok. Maka beri lihat oleh Tuhan hamba akan per hamba, dia lah, orang Badawi tu, akan suatu. Akan suatu perkara yang tambah hamba, yang bertambah hamba tu ialah orang Badawi tadi. Dengan dia, dengan sesuatu. Tambah tu tambah yakin. Tambah tu tambah yakin. Jadi dia minta Nabi, minta daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi tu bagi tengok kepada dia, bagi nampak kepada dia suatu perkara. Dengan nampak, dengan tengok kepada suatu perkara tu menyebabkan dia tu bertambah yakin dia. Bertambah yakin dalam iman dia. Maka dia mintanya begitulah, minta bagi tunjuk, minta bagi Nabi tunjuk suatu perkara bagi dia tengok, supaya apabila dia dapat tengok suatu itu, dia akan bertambah yakin dengan Nabi, dengan iman dia. Maka Nabi pun tanya balik, nak tengok apa? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang akau kandung? Apa yang kau kandak tu duk minta nak tengok suatu perkara yang menambahkan yakin dia. Nabi pun tanya, nak tengok apa? Sembahnya Badawi tu. Sembahnya jawabnya, seru oleh Tuan hamba. Panggil, seru oleh Tuan hamba, oleh Nabi. Seru oleh Tuan hamba akan itu pohon kayu. Itu pokok. Adalah dekat-dekat tu ada satu pokok. Dekat-dekat dengan Nabi tu ada suatu pokok. Maka dia minta Nabi tu supaya Nabi serukan suatu pokok. Maka hendaklah datang ia satu pohon kayu, pokok tu akan Tuan hamba. Jadi dia minta tu bukan benda biasa. Dia nak minta Nabi serukan, panggilkan pokok itu datang kepada Nabi. Bukan benda biasa tu, permintaan dia tu minta Nabi serukan, panggilkan pokok yang ada kat sana tu datang kepada Nabi. Berjalan datang kepada Nabi. Maka sebenarnya maka pergi olehmu, maka seru akan dia. Nabi pun kata, kalau begitu baik, akau pergilah. Akau pergi panggil dia, seru dia supaya datang ke sini. Sebenarnya maka pergi oleh kamu. Nabi suruh dia pergi. Maka serukan dia, kau pergi. Kemudian akau seru dia. Nabi suruh dia pergi, seru, panggilkan pokok itu. Maka dia pun terus pergi. Maka pergi ia Badawi. Dia pergi kat pokok tu lah. Maka Badawi tu pergi kat pokok. Maka berkata ia, bercakap ia Badawi kepada pokok. Badawi itu bercakap dengan pokok. Perkenan olehmu. Dia cakap dengan pokok tu. Perkenan olehmu, hei pokok, akan seru Rasulullah alaihi salam. Dia pun cakap dengan pokok, kata, wahai pokok ni, wahai ini pokok, perkenan oleh kamu, terima oleh kamu, tunai oleh kamu akan seruan Rasulullah. Rasulullah panggil pergi kat dia. Kau sekarang mesti tunaikan seruan Rasulullah. Maka pokok tu maka bergoncang ia pokok ke kiri ke kanan, ke hadapan ke belakang. Maka pokok itu bergoncang, bergeraklah. Ia pokok tu ke kiri ke kanan, kiri kanan, bergoncang begitulah, kiri kanan, ke depan ke belakang, depan belakang.
hingga memutus ia pokok akan segala akarnya. Sehingga akar dia yang ada kat dalam tanah tu putus. Kemudian selepas pada putus segala akar dia, kemudian berhadap ia pokok tadi, menarik akan segala akarnya serta segala cawangnya, dahan-dahan dia, hingga sampai. Jadi datang bersama dengan akar dan dahan-dahan dia, rating-rating dia, hingga sampai ia pokok tu kepada Nabi SAW. Dan memberi salam ia pokok atas Nabi SAW. Maka pokok tu beri salam kepada Nabi. Kemudian apabila pokok tu dah datang kepada Nabi dan beri salam kepada Nabi, maka si Badawi tadi macam mana dia? Maka berkata orang Badawi itu, memadalah akan dikau. Jadi cukup dah. Jadi maknanya sebab dia nak tengok suatu benda untuk nak tambah kata yakin sungguh Rasulullah Muhammad ini Rasulullah. Apabila dah boleh tengoknya, dia tak dah cukup. Untuk nak nambahkan yakin dia dah cukup. Maka disuruh oleh Nabi akan pokok. Apabila Badawi itu dah cakap kata dah cukup, maka Nabi pun suruhkan pokok itu pulang, balik kepada tempat dia. Maka pulanglah baliklah ia pokok itu, balik kepada tempat dia. Dan dihulurkan segala akarnya ke dalam tempatnya. Lepas tu dia masukkan akar dia, masukkan segala akar dia kepada tempat dia balik. Dan berdiri betul ia. Berdiri betul ia pokok. Betul macam sekala lah. Kemudian maka sembuh orang Badawi itu izin oleh Tuan hamba bagi para hamba, ya Rasulullah, maka para hamba kucupkan kepala dan dua kaki Tuan hamba. Selepas pada pokok tu dah balik ke tempat dia minta pula daripada Rasulullah. Minta nak kucup kepala Nabi, minta nak kucup kaki Nabi. Kata dianya, maka sembah orang Badawi itu izin oleh Tuan hamba, Tuan hamba tu Rasulullah, bagi para hamba Badawi, ya Rasulullah. Maka para hamba minta izin, hamba nak kucup kepala dan dua kaki Tuan hamba. Dia minta izin daripada Rasulullah nak kucup kepala Nabi dan nak kucupkan dua kaki Nabi. Maka izin baginya, Rasulullah pun izinlah bagi dia kucup kepala dan kucup dua kaki. Maka mengucup ia akan kepalanya dan dua kakinya yang mulia. Dua kakinya, dua kaki Rasulullah yang mulia. Boleh dapatlah dia tu kucup kepala Nabi, kucup kaki Nabi. Nak lagi pula. Maka sembahnya Badawi itu pula. Adakah Tuan hamba izin bagi para hamba bahawa para hamba sujud bagi Tuan hamba? Minta izin di Nabi nak sujud kepada Nabi pula. Lepas satu perkara. Dia katanya, adakah Tuan hamba izin bagi para hamba bahawa para hamba sujud bagi Tuan hamba? Dia minta tanya bolehkah tidak izin bagi dia ni sujud kepada Nabi? Maka apa Nabi jawabnya? Maka sebenarnya jangan engkau sujud bagiku dan tiada harus sujud seorang bagi seseorang daripada makhluk. Nabi jawab kata, ini tak boleh. Jangan engkau sujud bagi aku. Jangan engkau sujud. Dan tiada harus, maknanya haram, sujud seseorang bagi seseorang daripada makhluk. Sujud kepada mana-mana makhluk walaupun bukan manusia sekalipun tak boleh.
Sujud makhluk kepada makhluk itu tak boleh. Diharamkan, ditegahkan. Itu semata-mata sujud diharamkan. Tapi sujud kosak membesarkan, maka itu jadi murtad. Kosak nak macam kos sujud kepada Tuhan, sujud kepada makhluk, kosak sujud seperti Tuhan, sujud seperti sujud kepada Tuhan, maka itu adalah murtad. Jadi murtad. Jadi kafir. Tapi sujud semata-mata sujud tu adalah hukumnya haram. Sebab itulah itu kebanyakan ulama tafsir ayat katanya malaikat sujud kepada Nabi Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum. Maka sujud oleh malaikat semuanya. Sujud tu bukan makna sujud letak dahi di atas lantai, itu bukan. Makna sujud tu maknanya menghormat kepada Nabi Adam, menunduk tahniah, tahiyah kepada Nabi Adam. Bukan sujud seperti kita sujud dalam solat tu, bukan. Sebab tidak dibolehkan, tidak diharuskan sujud makhluk, sujud kita manusia kepada mana-mana makhluk Allah. Hanya sujud tu tersimpan kepada Allah saja. Nak sujud, sujud kepada Allah. Begitu. Nabi tak izinlah sebab benda ni benda haram. Dilarangkan keras. Maka di sini baru masuk dalam tajuk kita. Maka jikalau ada aku suruhkan seseorang dengan demikian itu dengan sujud, nescaya aku suruhkan perempuan itu sujud bagi suaminya kerana membesarkan bagi haknya hak suami. Ni baru masuk tepat tajuk kitanya. Yang cerita panjang mari tu, tajuk kita yang munasabah dengan tajuk kita di sinilah. Jadi maknanya Nabi katanya, sekiranya kalau aku nak suruh orang sujud kepada orang yang lain, aku nak suruh isteri sujud kepada suami untuk nak membesar kepada suami, bukan untuk mentuhankan suami, untuk nak membesarkan suami. Tapi tak boleh disuruh, sebab sujud kepada masujud walaupun tak agak sebagai Tuhan sekalipun adalah diharamkan. Jadi tak disuruh jugalah fardu kalau nak suruh suami, isteri sujud kepada suami. Nak cerita katanya Nabi ada cita-citanya kalau boleh nak suruh, Nabi suruh. Nabi akan arahkan suruhkan isteri itu sujud kepada suami. Nak cerita katanya besar hak suami terhadap isteri. Itulah. Yang kita naknya di situlah katanya mestilah itu apa dia, wajib di atas isteri menunaikan segala hak bagi suami, menghormat kepada suami, sehingga kalau boleh suruh sujud, nak suruh sujud. Gitulah. Dan sebeda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lain pula, bahawa suami itu jikalau bahawasa suami itu mengalir daripada salah suatu daripada dua lubang hidungnya darah, dan daripada satu lagi danu, maka dijilatkan dia oleh perempuan, nescaya tiada juga ia tunaikan hak suaminya. Sebenarnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau fardunya jikalau bahawasa suami itu, si suami itu mengalir daripada salah suatu mana-mana satu daripada dua lubang hidungnya darah, dan daripada sebelah lagi, daripada satu lagi danum. Sebelah tu darah keluar, sebelah lagi tu, sebelah lubang hidung tu darah, sebelah lagi tu danum keluar kat lubang hidung suami, maka dijilat oleh perempuan. Dia sapuh, bukan sapuh dengan kain.
Dia jilat dengan lidah, mana nak cucikan darah, nak cucikan danu yang keluar daripada lubang hidung suami itu, dia jilat dengan lidah dia. Itu pun nascaya tiada juga ia tunaikan hak suami. Itu belum lagi masuk dalam kata dia tunaikan hak suami. Itu belum lagi dia menunaikan hak suaminya. Walaupun dia sanggup jilap dengan lidah dia sekalipun, itu tak masuk dalam kata dia dah tunai, itu mana tak mencukupi lagi. Tidak mencukupi lagi untuk nak menunaikan isteri kepada hak akan hak suaminya. Itulah. Tapi kita kena faham sikit hadis ni. Ini nak cerita dengan secara mubalarah saja. Bukan nak pakai makna zahir, tidak. Sebab nak cerita katanya besarnya hak suami terhadap isteri. Nak cerita begitu je lah. Nak cerita katanya besar, kalau buat begitu pun tak boleh nak muspenuhkan lagi. Itu nak cerita katanya hak suami terhadap isteri itu adalah hak yang besar. Begitu je lah nak ceritanya. Bukan maksud katanya mesti kena jilatkan darah atau danu pada darah tu najis, danu pun najis. Itu diharam pada syarak. Menjilatkan darah, menjilatkan danu itu haram pada syarak. Tidak disuruh sama sekali itu. Bahkan dilarang, tak boleh jilat, nak sapu-sapu dengan kain, dengan apa benda bolehlah. Tapi jangan jilat dengan lidah tu haram. Siapa-siapa sekali kat diri sendiri pun tak boleh juga. Jangan kata orang lain, tak boleh. Sebab itu adalah keduanya najis, lagi pulanya benda yang meluati. Tak boleh nak jilat dengan lidah tu, tak boleh. Lepas tu dalam hadis cerita kata sekiranya fardunya kalau suami itu mengalir darah, mengalir danu kat hidung, sekiranya isteri itu sanggup jilat dengan lidah sekalipun. Tak sepenuh lagi menunaikan hak suami. Itu nak cerita kata besar sangat hak suami, walaupun dia sanggup buat begitu lalu tu, begitu sekalipun tak boleh nak sepenuh lagi. Bukan kata boleh tu. Jangan faham katanya boleh nak jilat darah, tak boleh. Darah diri sendiri pun tak boleh, darah lain suami pun tak boleh. Lagi pulanya haram bagi suami itu serah kepada isteri, biarkan isteri jilatkan darah dia tu haram. Cuma nak cerita begitu je lah. Nak cerita katanya hak suami itu besar. Walaupun dia sanggup buat begitu pun tak boleh nak sepenuhkan lagi. Itulah. Kita maknanya begitu saja. Maknanya begitu saja, tak ada maksud kata dibolehkan jilat darah apa dia, disuruhkan, tidak ada. Nak cerita katanya hak suami itu begitunya besarnya. Begitulah. Dan sebeda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasa perempuan itu isterilah. Apabila sembahyang ia isteri, ia perempuan akan yang limanya, dan puasanya akan bulannya, bulan puasa, dan melihara ia akan farajnya, dan taat ia akan lakinya, maka hendaklah masuk ia daripada barang mana pintu syurga yang menghendaki ia. Jadi mana-mana perempuan apabila dia sembahyang 5 waktu, tak tertinggal, dan puasa ia akan bulannya, yakni pada bulannya, bulan puasa, ini puasa bulan Ramadan, jadi puasa wajib lah, sembahyang wajib dia buat tak tinggal. Puasa bulan Ramadan, dia puasa, kalau uzur pun dia ganti balik, dan meliharakan seakan faradnya, tidak melakukan perkara yang merosakkan, melakukan berzina dan umpama zina, mukaddimah zina, dan dia taat kepada suaminya, taat ia akan lakinya, akan suaminya, maka jadi maknanya apa lagi kesalahan dia, tak ada. Maka sekiranya kalau dia boleh buat begitunya, sembahyang 5 waktu dia tunai, puasa wajib bulan Ramadan dia tunai, dia tak pernah melakukan zina dan mukaddimah zina, dan dia taat kepada suaminya,
Maka balasan baik untuk dia, Nabi katanya, maka hendaklah masuk ia perempuan tadi daripada barang mana pintu syurga. Maknanya boleh nak masuk syurga ikut mana-mana pintu. Maknanya diluaskan untuk dia. Jadi maknanya bebaslah tu. Syurga tu memanglah boleh masuk. Lagi pulaknya ada hak nak pilih pintu mana ikut suka dia nak masuk. Dia ni masuk katanya boleh masuk syurga. Syurga tu boleh masuk. Yang paling hebatnya ikut suka pula nak masuk pintu mana-mana. Tu nak ceritain katanya kelebihan. Kalau tak lebih sangat, walaupun boleh masuk syurga, satu pintu saja boleh ikut. Boleh masuk. Tapi kalau orang yang hebat, maknanya nak masuk pintu mana-mana sekalipun, ikut suka dia, ikut pilihan dia. Itulah maknanya. Dia nak cerita katanya hendaklah ia masuk mana boleh dia nak masuk ke dalam syurga ikut mana-mana pintu yang menghendaki ia perempuan. Dia macam orang datang ke rumah kita. Apabila tetamu datang kepada rumah kita tu, kita nak bagi nampak kata kita ni sangat suka hati, gembira kedatangan dia. Kita buka pintu jadi luas. Lagi pulaknya kalau depan rumah kita tu ada 2-3 pintu, kita buka ke semua. Kita buka ke semua. Pintu ni pun kita buka. Pintu yang satu lagi pun kita buka. Pintu yang satu lagi pun kita buka. Tapi memanglah dia tak masuk ke 3-3 pintu tu. Dia kena masuk mana-mana satu saja. Masuk syurga sekali masuk kan. Sekali lah, maknanya pintu mana-mana pun memadai. Tapi nak cerita katanya apabila kita buka pintu bagi jadi luas, lagi pulaknya pintu ada berapa, buka ke semuanya. Nak masuk pintu mana boleh. Tu nak cerita katanya kita sangat sambutan kita tu sambutan yang berserta dengan kemuliaan kepada tetamu. Sebab tu pintu buka luas. Lagi pulaknya pintu yang ada 3 pintu, buka ke semuanya. Nak cerita kata kita sangat gembira kedatangan dia. Kalau orang datang kat rumah kita ni, kita buka pintu separuh saja. Lepas tu tanya, nak masuk lah. Tu maknanya tak nak sambut kan. Itu rupa tak nak sambut tetamu kalau cakap gitu, kalau buat begitu. Ni nak cerita katanya sangat sambutan baik dia kepada syurga tu, sehingga pintu syurga tu dibukakan ke semua. Sekadar boleh masuk syurga dengan melalui satu pintu tu pun dah hebat. Tapi itulah 8 pintu syurga dibukakan, diberi pilih kepada dia nak masuk ikut mana-mana pintu. Itulah. Dan sebeda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang mana-mana orang perempuan mati ia dan lakinya redha ia daripadanya. Mana-mana orang perempuan, mana-mana isteri, dia meninggal, dia mati itu dan lakinya, padahal suaminya, dan lakinya padahal suaminya redha ia lakinya daripadanya. Jadi dia mati dengan keadaan suami tak memuas hati dengan dia, maknanya dia mati itu dengan keadaan tidak dimarah oleh suami. Maknanya suami itu dah puas hati layanan isteri kepada suami, maka dia tu mati dengan keadaan suami itu redha daripada dia. Maka nescaya masuk ia akan syurga. Orang tu akan masuk syurga, mati dalam keadaan suami itu redha dengan dia. Lebih-lebih laginya suami itu duka cita sangat pula dengan kepergian dia. Sebab suami itu cinta pada dia, sebab dia baik dengan suami, dia tidak buat perkara yang menyusahkan hati suami, menyakitkan suami. Suami redha pada dia, maka tentu dah dia akan masuk syurga. Dan sebeda ia Rasulullah bermula dunia itu mata benda dan sebaik mata benda itu perempuan yang salihah
Jadi bermula dunia itu mata benda, mata benda dunia lah, angkara dunia. Dan sebaik-baik mata benda itu ialah perempuan yang soleh. Jadi maknanya orang lelaki, mana-mana lelaki, sekiranya dia dapat isteri yang soleh, itulah dapat, itu pada maknanya dapat benda yang sebaik-baik di atas dunia. Beruntung, lelaki yang paling beruntungnya ialah lelaki yang dapat isteri yang soleh. Lebih beruntung daripada dapat harta yang banyak lagi. Itulah nak ceritanya. Harta di atas dunia, benda yang memiliki oleh seorang lelaki di atas dunia, yang paling baiknya ialah dia dapat memiliki seorang isteri yang solehah. Itulah. Kemudian habis tajuk kitanya, kemudian musannif berdoa untuk kita semua, Allahumma ya Allah waffiqna, hendak beri taufik oleh engkau akan kami liiqamatil huquqi, minta Allah Taala beri taufik kepada kita semua liiqamatil huquqi, bagi menunaikan segala hak-hak. Waqfina syarran nusyuzi wal uquqi, waqfina, dah hendak menegah oleh engkau akan kami syarran nusyuzi, kejahatan deraka, wal uquqi, mana sama nusyuz, uquq mana sama, mana deraka. Nusyuz dengan zai mana deraka, kalau dengan ra tu mana kembali, wa ilaihin nusyur, wa ilaihin nusyur, itu dengan ra itu mana kembali, wa ilaihi, dan kepadanya, kepada Allah itu an-nusyur, yakni kembali. Adapun di sini an-nusyuz dengan zai, itu mana sama dengan al-uquq, mana deraka. Itulah. Kita sambung lagi. Al-babus sani asyara fil amri bihifzil lisani wajtinabil kadhibi wal ghibati, ghibah bukan ghaibah, ghibah, wal ghibati, bukan ghaibah, baris dia tu salah, naknya wal ghibati, wal ghibati wan namimati wal hasadi wal kibri wa ghairiha minal awsafiz zamimati. Sekali lagi nak baca. Al-babus sani asyara fil amri bihifzil lisani wajtinabil kadhibi wal ghibati wan namimati wal hasadi wal kibri wa ghairiha minal awsafiz zamimah. Bermula bab yang ke-12 pada menyatakan ditutup ti. Ditutup ti diarah, diwajibkan. Ditutup ti diwajibkan dengan meliharakan lidah, dengan menjagakan lidah, jangan buat salah dengan lidah. Dikandaki lidah ni, yakni cakapan. Dikandaki lidah ni cakapan. Sebab biasanya kita yang anggota yang penting pada guna bercakapnya ialah lidah. Anggota yang paling penting untuk kita guna pada bercakap, pada cakapan kitanya ialah lidah. Sebab itulah dikatakan bercakap tu disebut kata lidah. Jadi bukan masalah makan lah. Masalah cakapan. Masalah cakapan. Sebab cakapan alat
alat anggota yang penting dalam cakapan tu ialah lidah. Tak menafi katanya bibir mulut pun sama kan. Anak lidah pun sama. Tapi kalau lidah tak bergerak tu biasanya tak boleh nak cakap, tak sepenuhlah. Dengan melera, dengan jagakan lidah jadi cakapan. Maknanya jangan bercakap dengan cakapan yang diharamkan. Dengan cakapan yang jangan bercakap dengan cakapan yang diharamkan. Dan menjauhkan dusta. Nak cerita bab tu juga di sini. Dan mengupat tu ribah. Dan mengacum-ngacum. Dan mengacum-ngacum namimah. Apa maksud tengok depan lah. Dan dengki, hasad, dan takabur, kibri, dan lainnya, wa ghairiha, dan lainnya, lain pada yang disebut tadi. Apa dia? Daripada segala sifat yang dicelakan dia, sifat yang dicelai pada syarak. Sifat ni sifat yang kalau ada kat seorang tu sepatut dicelakan. Perkara-perkara ni kalau ada kat diri seorang tu sepatutnya patut dicelakan. Tak boleh nak puji kepada dia. Cela ni lawan bagi puji. Tak dapat kepujian, bahkan dapat kecelaan kepada orang tu. Maka dalil firman Allah Ta'ala, Qutilal kharrasuna. Qutilal kharrasuna. Kata mufassirun, mufassirun tu maknanya ulama tafsir. Ulama tafsir. Ay lu'inal kadzabuna. Artinya dilaknatkan segala orang yang berdusta. Kutilal, ini kutilal kharrasun dalam surah Az-Zariyat ayat 10. Dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-10. Kutilal kharrasun. Kata ulama tafsir, kutila tu dengan mana lu'ina. Kutila dengan mana lu'ina. Al-kharrasun dengan mana al-kadzabun. Maknanya lu'ina dilaknatkan. Tu lu'ina segala orang yang berdusta, orang-orang yang berdusta. Itu al-kadzabun. Tapi asal ayatnya kutila, kutila tu mana dibunuh. Kutila tu asal maknanya dibunuh. Tapi tidak dikehendaki makna membunuh. Tidak dipakai makna bunuh, bahkan dipakai makna dilaknat. Jadi kutila dipakai dengan makna laknat. Kutila tu asal kalau kita buka dalam kitab lugah tu makna dibunuh lah. Dibunuh supaya mati. Laknat ni untuk laknat ni minta jauh daripada rahmat. Mana kutila tu dibunuh, mana buat mati. Maka di sini kutila makna asal maknanya dibunuh, tetapi dikehendaki maknanya dipakai makna lu'ina, dilaknatkan. Maka ini kalau ada pernah belajar ilmu bayan, saja nak bagi pernah dengar. Ini kalau orang pernah belajar dalam kitab, dalam ilmu bayan, ini panggil majaz isti'arah tabi'iyah. Majaz isti'arah tabi'iyah. Saja nak bagi biasa-biasa kan. Di sini maksudnya
kutila tetapi dipakai mana lu'ina. Dengan maknanya diserupakan. Diserupakan laknat itu dengan bunuh. Maksudnya nak banding, nak serupakan akan laknat itu dengan bunuh. Diserupakan laknat itu dengan bunuh. Itulah maksud katanya kutila dengan mana lu'ina, maknanya asalnya nak bagi kita faham. Bukan betul-betul salin makna, bukan maksud gitu. Nak bagi kita faham katanya laknat ni ada serupa dengan bunuh. Itu maksud katanya majaz isti'arah. Nak bagi kita faham katanya apa dia? Laknat diserupakan dengan bunuh. Serupa di mana? Dilaknat, apa makna maksud dilaknat tu? Makna dijauhkan daripada rahmat. Dijauhkan daripada kebajikan, dijauhkan daripada rahmat, dijauhkan daripada bertuah. Mana orang dilaknat, orang tak dapat kebajikan. Orang yang dilaknat, orang tak bertuah. Orang yang laknat, orang yang tak dapat keberkatan. Orang yang dilaknat, orang yang tak yang orang tu tak dapat rahmat. Kalau orang dibunuh, apa yang tak ada kat dia? Kalau orang tu dibunuh, apa yang kehilangan pada dia? Hidup. Seorang apabila dibunuh, maka terhilang daripadanya, luputlah daripadanya sifat hidup dan nikmat-nikmat pada masa hidup. Begitu. Jadi maknanya, jadi nak ceritanya dilaknat, dibunuh ni ada keserupaan. Dilaknat dengan bunuh ni ada keserupaan. Serupa di mana? Serupa di keluputan. Serupa di keluputan. Tetapi berbezalah benda yang diluput. Jadi maknanya laknat, sekiranya kalau seorang itu dilaknat, maka orang itu akan keluputan segala kebajikan. Orang itu akan keluputan bertuah. Tak dapat bertuah, tak dapat kebajikan, akan keluputan rahmat, akan keluputan keberkatan. Begitu. Maka orang yang dibunuh ada keluputan juga. Apabila dibunuh, satunya ialah keluputan hidup. Keluputan hidup. Dan segala nikmat dalam masa hidup. Tak ada dah sedap nasi. Tak ada dah. Sedap itu, sedap ini. Segala kesedapan dunia tu dah putus daripada dia. Kehidupan, hidup dah putus. Dah keluputan, dah hilang. Segala nikmat yang atas dunia ni dah habis juga. Dengan sebab itulah apa maknanya? Laknat diserupakan dengan bunuh. Pada pihak ada sama-sama ada keluputan. Laknat diserupakan dengan bunuh. Sama di mana? Ada keserupaan di mana? Di sama-sama ada keluputan. Tapi luputan lain-lain lah. Tapi sama-sama keluputan. Yang mana dilaknat ada keluputan, ialah keluputan segala kebajikan dan bertuah dan keberkatan dan rahmat. Habis. Kalau dia tu dilaknat, mana tak dapat rahmat, tak dapat kebajikan, tak bertuah, tak dapat keberkatan. Sebagaimana ada keluputan juga pada orang yang dibunuh. Tapi dibunuh tu keluputannya ialah hidup, hidup dan nikmat-nikmat dalam masa hidup. Sedap nasi tu, sedap nasi ni, sedap makanan tu, sedap makan ni, sedap beberapa nikmat lah, dah keluputan. Sebab tu jadi maknanya
dipakai kutila dengan mana lu'ina. Nah, yang ayatnya kutila tapi maknanya lu'ina. Maknanya sebut bunuh tapi muradnya, makna di kanannya ialah laknat. Kenapa boleh ganti begitu? Sebab kedua-dua ini ada keserupaan. Ada keserupaan. Keserupaan di mana? Di keluputan. Sama-sama ada keluputan, semata-mata keluputan. Begitu. Dengan sebab ada keserupaan tu boleh bergilir ganti. Sebut apa dia? Sebut bunuh pakai mana laknat. Boleh jadi juga sebut laknat pakai mana bunuh pun ada juga. Sebab ada keserupaan. Macam ni lah kalau kita tengok tu orang tu dia kita katanya orang ni dia peringkat dia tinggi. Kita tak panggil dia, tak sebut nama. Kita katanya langit dah datang. Kita panggil begitu kat dia. Dengan sebab dia tu orang yang taraf tinggi. Tinggi ni langit. Kita katanya, tadi langit datang ke rumah saya. Apa pula langit? Orang yang peringkat tinggi. Begitu. Kalau orang tu harta dia banyak, biasanya kita panggil luas. Ilmu dia banyak, ilmu dia luas macam laut. Kalau luas tu laut lah yang bandingnya. Tadi laut datang ke rumah saya. Apa dia? Orang yang luas ilmunya. Tapi maknanya dengan sebab ada keserupaan, boleh tukar ganti pada guna cakapan. Itu Rusia katanya itu masalah ilmu ma'ani, ilmu bayan, bab majaz. Sebab tu sepatut tahu juga. Sebab tu dia nak guna satu kelimah dipakai makna kelimah yang lain mesti kena ada sakutan dia. Kalau tidak ada sakutan tak boleh nak guna. Sebab tu tengok apabila kita baca dalam ayat tu wa yabqa wajhu rabbika wa yabqa wajhu wajhu kalau mengikut khalaf dia kata wajhu dengan makna zat. Wajhu tu kalau tengok asal lurahnya makna muka. Tapi dengan mana zat tu kalau tak tilik pada Allah lah, tilik pada kita ni itu apa? Zat tu mana? Seluruh badan kita ni lah. Seluruh badan kita. Tapi muka ni sebahagian. Sebahagian daripada badan kita. Lalu tu dicakap sebut muka tapi maksudnya badan. Sebab ada sakutan ialah juzuk dengan kul. Lalu tu boleh dipakai dengan makna sebut wajhu tapi pakai makna zat. Sebab tu orang cakap kalau jasus sebagai mata gelap. Sebab dia guna mata nak memandang, memerhatikan perkara-perkara. Guna mata gelap. Itulah. Jadi nak beritahu di situlah katanya apabila satu kalimah dipakai dengan makna lain, maka antara dua tu mesti kena ada sakutan, mana-mana wajah sakutan tu adalah. Maka di sini bunuh dengan laknat tu ada bersakutan kedua-duanya atas jalan menyerupai serupa tu pada pihak keluputan. Begitulah. Saja nak bagi luas sikit. Qutilal kharrasun, apa maknanya? Kata mufassirun, kata ulama tafsir, lu'inal kadzabun, artinya dilaknatkan segala orang yang berdusta. Mana orang yang bercakap dusta itu dilaknat oleh Allah, dijauh daripada rahmat, dijauh daripada kebaikan, dijauh daripada bertuah dalam hidupnya. Itu pantanglah. Abi kemudian kita akhir pada katanya dan permannya wala taqfu ma laysa laka bi ilmun annas sam'a innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح جميع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapaknya, Bapak. Assalamualaikum.